Itu kita kata, ya Allah, bagilah satu kesempatan pada aku nak sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, supaya berat yang kosong itu, ya Allah. Kita tak minta semayang, tak minta puasa, kita minta supaya sebut kalimah ni saja, dia boleh menyelamatkan kita. Sedangkan kita duduk atas dunia, Allah bagi 60 tahun, ikhwan, 70 tahun Allah bagi, 45 tahun, 35 tahun. Dalam kita punya Facebook, apa yang banyak, kita punya WhatsApp, apa yang banyak, ikhwan. Kita lebih banyak menilai orang daripada kita ajak orang. Kalimatani thaqilatani, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani ala mizan, habibatani ila rahman. Sahabat bertanya bagaimana nak beribadat, bagaimana nak memuji Allah. Sahabat bertanya. Inilah, ikhwan, bila dia dapat kalimah ni daripada Nabi, satu umpama yang sangat tak menasabah, tapi kita boleh buat menasabah. Kita tengok kalau kucing ni, dia dapat ikan, dia lari pergi mana? Kan bahasa utara kata dia pere, tu macamnya duk pere. Pere ni satu macam, dia duk main kelitin. Dapat ikan tu, dia gunggung di mulut, dia pelari macam mana? Dia lari ke satu tempat sunyi, apa dia buat? Dia panggil kawan dia kongsi dengan dia? Tak ada. Kawan mai dia cakap, dia nak perhabis seorang-seorang. Saya kata seolah-olah para sahabat demikian. Bila mereka mendapat satu sebutan untuk memuji Allah daripada Nabi, mereka tangkap, mereka bawa diri mereka ke satu tempat, mereka memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Kata para sahabat, sesungguhnya kami telah mendapat, kami telah mencapai maksud kami. Tuhan telah menurunkan kalimah kepada Rasulnya, dan kami mendapat untuk beribadat kepada Tuhan kami. Dia pegang kalimah tu, hang tak sah bagi apa kalimah lain dah daripada orang lain. Mailah wali, 7 wali turun ke dunia Arab pun dia tak ikut dah wali tu. Inilah, ikhwan, semoga Allah bagi pada kita perasaan itu, mendekati Allah dengan ikhlas kepada Allah, dan mendekati Allah dengan jalan sunnah Rasulullah. Kita mesti mendapat balasan yang baik di sisi Allah dunia sampai akhirat. Ikhwan, dah pukul 9 dah. Dia mengaji tak boleh lama, dia jemu. Kan, makan kenduri lama tak apa. Kan, makan kenduri lama tak apa, dia seronok. Tengok bola 45 minit. Ui, tak apa kan? Mengaji 45 minit. Macam kita mengajak sekolah, dulu Ustaz mengajak sekolah menengah. Kita mengajak sekolah, satu mata pelajaran 40 minit. Kita bukan boleh habis 40 minit. Masuk 20 minit, budak mula buat perangai. Semua 40 minit, ada lagi 20, dia buat perangai dah. Cikgu, ya, ingat nak tanya soalan, nak kencing. Dia nak kencing. Kita duk ajar tak habis lagi. Kita nak perhabis subjek tu. Kita pun tulis di whiteboard, dengar belakang, sembang macam market. Cikgu yang bijaksana, dia hanya mengajak budak 25 minit aja. Dia memanfaatkan betul-betul. Baki dia sembang sampai loceng bunyi. Sembang santai. Sebab tahu dah tak boleh pergi. Saya pun cikgu yang cerdik lah. Kita tengok pukul 9, sudahlah sembang. Kan, cukup lah dekat tu, ya kawan. Ada soalan nak tanya kah? Ya, betul. Ya. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Iaitu bagaimanakah kita memberi salam kepada orang-orang yang bukan Islam. Ikhwatul iman, nanti kita akan melihat bagaimana para ulama berbincang tentang masalah bagi salam, iaitu tentang wa idza huyitum bi tahiyyah, apabila kepada kamu diberikan suatu, wa idza huyitum bi tahiyyah, apabila kepada kamu diberi satu perkataan yang penuh dengan hormat. Tahiyyah bermakna hormat. Jadi bila orang Arab bila kata assalamualaikum, dia mengandungi makna doa, dia penghormatan.
Quran kata pada kita, fahayyu bi ahsana minha. Bila kau dapat kalimah hormat, kau balas dengan lebih hormat daripada itu. Kalau sudut pandang pada ayat ini tidak menyebut siapa yang bagi salam. Ayat ini kata wa idza huyitum, apabila siapa-siapa sahaja, maka kita akan tengok pandangan para ulama menyatakan orang kafir boleh bagi salam pada kita dan kita boleh jawab dengan syarat yang dia bagi itu adalah salam. Quran menyatakan salam. Kalau dia kata sam bukan salam. Sam bermakna mampus. Assalamualaikum. Ada juga kafir-kafir yang kan Allah satu tandan pisang, bukan semua elok. Hak jenis busuk tu ada juga satu. Semua orang kafir semua jumpa Nabi, assalamu alayka, assalamu alayka. Nabi jawab waalaikum. Itu kalimah yang apa? Yang pendek, yang orang bagi salam tu faham apa Nabi kita. Al-Quran kata fahayyu bi ahsana minha, kau boleh balas dengan lebih baik. Dia kata assalamualaikum, lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau dia bagi salam kat kita, salam itu macam sam, kita takkan nak jawab lebih baik, kita jawab apa? Sam. Pasal dia bukan bagi salam, dia morning. Takkan kita nak kata warahmatullahi wabarakatuh, peninglah kita. Dia kata morning, kita jawab morning. Jadi jelas dia, kalau orang kafir ataupun orang Islam yang dia bagi itu salam, jawab. Kerana Quran menyatakan salam. Tapi kalau dia bagi itu bukan salam, jangan jawab. Assalamualaikum, ini Yahudi punya perangai. Binasa kamu. Nabi jaga akhlak dia. Nabi kata, Aisyah dalam hadis Muslim, Aisyah bangkit. Aisyah kata, waalaikumsalam laknatullah. Kamulah yang patut mampus, wahai bangsa yang terkutuk. Nabi kata, Aisyah sudah, tak salah panjang-panjang. Lain kali jawab waalaikum sudah. Bila orang kata kepada kita sam, binasa kamu, kita kata waalaikum, hang juga binasa macam hang minta aku binasa. Dia dengar, dia pun pening juga. Dia pun terasa doa kita tu pada dia. Nabi kata benda buruk tu usah bagi panjang, cukuplah. Tapi kalau dia datang dengan salam, Quran mengarahkan kita jawab. Cuma hadis-hadis bagi tahu kepada kita, Yahudi ni dia takkan bagi salam kat kita dengan salam yang baik. Maka Nabi kita tak usah jawablah. Daripada Yahudi. Daripada hadis Yahudi ini, ulama berbincang pula. Ulama kata kafir ada dua macam. Satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Jenis kafir walaupun dia bukan Yahudi, tapi sifat harbi itu ada pada dia, sifat musuh Islam, maka tak perlu jawab. Tak perlu jawab. Tapi kalau kafir ni dia bukan harbi, dia bukan tunjuk kepada kita musuh, dia zimmi, dia tunjuk dia baik dengan kita, dia tak musuh kita, maka kalau dia bagi tu salam, kita boleh jawab. Orang Islam kita tak bincanglah lagi, kena jawab. Ustaz, dia bagi salam kat saya, ya jawab mah. Tapi dia pakai seluar pendek. Seluar pendek bukan salam. Nabi kata dia bagi apa? Kalau dia bagi seluar pendek, takkan nak jawab waalaikum. Dia bagi seluar pendek, kita bagi jubah kat dia, kata tu lutut nampak. Kalau dia pakai seluar pendek kat orang perempuan, kadang-kadang orang perempuan dia hormat ustaz, kan? Ustaz pergi rumah dia, dia baru keluar bilik mandi, tersampak dengan ustaz. Lelaki suruh masuk, ustaz masuk, bini dah lintas. Sambil berkembang tu, assalamualaikum ustaz, lari macam kantun masuk. Dia hormat kat ustaz. Habis ustaz macam mana? Ustaz nak jawab macam mana ustaz? Dia tak tutup aurat. Dia bukan bagi baju dia, dia bagi salam. Jawab tak? Jawab lah. Udah ustaz, kadang perempuan tu pakai teruk lah ustaz. Dia pakai seluar ketat. Dia jumpa ustaz tengah jalan, assalamualaikum ustaz. Panjang Mak Arif Li Sukun. Assalamualaikum ustaz. Dia kenal ustaz. Ustaz tengok-tengok, alamak Minah ni, tu dia rambut. Apa ustaz nak buat? Jawab waalaikumsalam. Boleh ke jawab? Boleh. Habis dia tak tutup aurat, nak salam apa? Tak, salam di situ maksud dia selamat dalam hidup.
Salam di situ maksudnya wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dia apa dia? Supaya kamu diselamatkan oleh Allah, supaya sepanjang hidup kamu ni ada ruang kamu diberkati oleh Allah dan kamu diberi keselamatan oleh Allah. Baik, salahkah kita doa lagu tu untuk orang yang tak tutup aurat? Tak salah. Maka jawab. Sebahagian orang tasawuf mereka ni gulu melampau. Dia kata jawab dengan syarat dia tutup aurat. Boleh jawab salam dengan syarat dia tidak dalam keadaan derhaka Allah. Ya lah, orang mabuk, ikhwan, mabuk melelong lagu tu jumpa kita, Assalamualaikum. Kita nak jawab, tak jawab, setan. Kita cari apa-apa pelepah nyok, boboh tengah belakang dia, bagi salam sangat. Jadi kita tengoklah orang kafir tu jenis apa, masuk kumpulan mana. Kumpulan Nabi larang Yahudi dan Nasara, ahlu kitab. Nabi kita mereka takkan bagi salam dengan baik. Kemudian ulama bahas kafir ada zimmi, kafir ada harbi. Yang harbi ni tak jawab pun tak apa. Kalau kita nak jawab cukup takat alaikum, cukup. Yang tak menunjukkan permusuhan, kita boleh jawab macam dia bagi, ataupun mengambil Al-Quran ajak kita kepada tadi, Quran kata kepada kita balaslah kepada dia dengan lebih baik. Begitu keadaan dia dibahaskan. Boleh rujuk misalnya tengok dalam Islamuna, itu buku yang bernama Islamuna, Syekh Sabit tulis, membawa perbahasan macam ni. Dan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ke dalam suratun Nisa ketika membahas ayat berkenaan dengan salam ini. Kalau buku Melayu kita boleh tengok seperti Hamka, tafsir Hamka Al-Azhar, dia juga ada membahas pandangan ulama seperti itu. Dan kalau kita naik ke atas tu banyak lagi lah, kita boleh tengok dalam Qurtubi, kita boleh tengok dalam At-Tabari, perbahasan yang banyak berkenaan dengan ayat-ayatnya macam ni. Boleh kita kata boleh, tak boleh kita kata tak boleh. Kita, baik kita pula, boleh tak kita memulakan bagi salam kepada orang kafir? Kata para ulama, kalau majlis kita itu berhimpun kafir dengan Islam, kita boleh bagi salam. Kafir depan kita ni kafir biasa, kita nak bagi salam kat dia, Assalamualaikum. Kata para ulama, tidak ada tuntunan kita bagi salam. Tak ada, maksud dia apa? Tak ada satu anjuran kita bagi salam ke dia. Sayanglah kafir ni kan, kita nyajak dia Assalamualaikum. Kalau tak ada sebab apa, tak bagi pun tak apa. Tapi kalau bagi, tak ada salah apa-apa. Pasal salam dia hanya just doa. Kita tengok hari Jumaat orang dah baca doa, ampun kalau raja tu raja ni kan. Boleh tak kita angkat tangan? Boleh tak kita dengar elok-elok? Boleh. Pasal apa boleh? Pasal doa. Doa baiklah. Apa dia? Ya Allah bagi petunjuk pada pemimpin kami. Ya Allah, Hang bagilah dalam hati dia sayang pada kami, kami sayang pada dia. Hang bagilah dia nampak susah kami kat mana, supaya dia boleh membetulkan keadaan dia. Ui, ini doa yang baik. Ya, kita tu sudah buat muka juga, dia kata apa rakatib ni, tak, benda baik. Tak apa, doa. Kecuali dia minta, ya Allah panjanglah umur dia ni sepanjang-panjangnya. Kalau boleh lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihi salam. Lagu tu dia buat, lagu tu kita tutup telinga, tak mau dengar apa punya huru-hara ni kata. Begitulah keadaan kita ikhwatul iman. Wallahu a'lam. Ada lagi? Insya-Allah. Ya, wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Dalam riwayat kita tahu Nabi ni rambut panjang, itu riwayat yang sahih. Rambut Nabi panjang, Nabi akan minyakkan rambut dia lurus cantik, dan dia akan jaga rambut dia. Dan dalam riwayat lain Nabi bercerita tentang bila orang lelaki salat, jangan dia ambil getahkan rambut dia, ataupun janggut dia panjang, dia ambil getah, dibubuhkan di janggut dia. Jangan, Nabi tak benarkan. Nabi kita tasyabbuh dengan Yahudi.
jangan buat. Jadi satu orang dia nak semayang, rambut dia panjang, laki-laki, Nabi suruh dia buka. Cucu Nabi tengok kawan tu rambut panjang, dia cekak, dia nak ikat. Cucu Nabi Al-Hasan kata, kenapa kau nak cekak sedangkan baginda melarang? Kenapa kau nak cekak? Baginda melarang. Jadi para fuqaha mengambil kesimpulan bahawa bila kita salat kita ikat rambut ni, ini termasuk larangan-larangan yang makruh. Tak usah, paling baik tak usah buat. Baik laki-laki, baik perempuan. Di perempuan dia pakai dia punya apa tu? Telekung ke dalam. Dia lipatlah rambut dia naik. Dia tak usah buat tocang jadi macam dia jadi bonggol unta kan, naik tinggi lagu tu. Bila dia pakai tudung, dia pakai telekung, tu dia macam tu punya naik di atas. Tak usah buat lagu tu. Tapi kalau dia buat juga sembahyang dia sah. Tapi dia dianggap orang yang apa? Jadi bukan kata tu saja, perempuan macam biasa dia pakai tudung biasa pun, jangan dia getahkan rambut dia sampai naik macam tu. Jadi satu macam punya sanggui, tapi sanggui itu tinggi. Macam menara flat 16 tingkat tu, dia naik macam tu. Kan Nabi kata macam bonggol unta. Jadi nak buat lagu mana? Selit-selitlah rambut dia, jagalah elok-elok. Maka para fuqaha memutuskan jangan ikat rambut bagi laki-laki. Pasal laki-laki yang kita nampak, tak usah biar dia. Maka para fuqaha bincang pula, kalau orang perempuan dia tak ikat tak apa, dia pakai apa? Tudungan, dia pakai tudung, dia pakai telekung semua. Hak laki-laki ni kalau tak ada kepiah, bila dia sujud, rambut dia macam Undertaker, turun dia brum, jatuh kan. Dia nak sujud, dia duduk kena tahan rambut dia. Imam dia pakai kepiah, dia bolehlah pakai kepiah. Kalau mamak-mamak dia ambil apa, dia ambil dia punya mandil dia punya sapu tangan, satu macamnya ikat depan, ikat tepi ni, dia solat. Tapi kalau mengikut beberapa hadis, dia tak perlu buat lagu tu. Sujud di atas rambut, macam orang perempuan bila dia semayang, dia turunkan dia punya apa, telekung dia tu pergi ke depan, dan dia sujud atas kain-kain telekung dia. Ini cuma perbahasan fuqaha sahaja. Sebahagian fuqaha kata tak boleh, sebahagian kata boleh. Tetapi dalam hadis sendiri tidak ada larangan kalau kita semayang sujud atas rambut kita, kita semayang sujud atas kain telekung kita. Janji kita turun tu, kita sujud di atas lantai, kena apa pun. Bahkan dalam hadis Nabi menyebut apabila zahmah berlaku. Apa dia zahmah? Kita masuk masjid orang penuh, kita masuk masjid orang penuh, zahmah. Kita rokok boleh, nak sujud tak boleh. Bila kita sujud atas pungkuk orang, kita sujud atas tapak kaki orang. Dalam hadis Bukhari Nabi kata, teruskan sembahyang kamu, sujudlah atas benda itu semua, sah sujud kamu. Cuma sebahagian fuqaha sahaja berbincang. Dia kata dia tak mau, dia mau kalau boleh day ni jangan ada tutup apa-apa. Itu yang kita duk pakai kepiah lagu ni. Walaupun rambut dah pendek, bubuh lagi. Patut orang botak tak pakai apa lah. Pasal apa, ada halangan dah, dia pun buh juga kepiah. Pasal apa? Pasal nak jaga tu lah. Kan orang perempuan dia ada. Antum tengok ulama Andalusia, Spain kan, Andalusia, semua ulama hadis dia pun tak pakai kepiah. Dia pun sembahyang tak ada kepiah, pasal rambut dia pun pendek-pendek. Nanti antum tengok ulama-ulama sebelah sebelah apa nama, sebelah Gaza ni, main belah apa ini apa, Palestin ni semua ni, dia pun datang ke sebelah teluk Iran ni sikit, dia pun semua pakai serban. Pasal apa? Rambut panjang. Rambut dia panjang. Nabi sendiri pakai serban, rambut panjang. Jadi Nabi nanti ikat lah, pakai serban, sama ada imamah jenis belit ataupun jenis what we say in bahasa. Ambil kain serban buat macam Arab Saudi pakai kan, letak lagu tu. Dua-dua cara Nabi buat. Kadang lepas sembahyang Nabi tarik, Nabi lempak naik atas bawah. Kadang-kadang Nabi ikat kat pinggang, kadang-kadang Nabi pegang jalan macam tu. Tak ada satu cara yang tertentu Nabi pakai, tapi serban ada pada Nabi. Jadi ulama bincanglah benda-benda ni semua. Jadi kita kata secara hadisnya datang tidak melarang. Boleh sujud atas batu, boleh sujud di atas kaki orang. Kita kata pergi Mekah sembahyang dalam bulan Ramadan, memang kenanya.
Tambah kita pula orang Malaysia pi lambat nak balik awal, pi lambat tak ada tempat lah. Itu pengalaman saya lah. Berdiri atas tangga, Allahu Akbar, rokok pun kepala kita kena pungkok kawan tu, berdengung pening satu macam dah. Sami Allahu liman hamidah, nak sujud macam mana? Teringat hadis Bukhari, sujudlah di tapak kaki dia. Kita sujud betul-betul di kaki dia, sujudlah. Sah tak sujud? Sah. Jadi benda yang sunnah bagi kelonggaran, kita bagi longgar, tak ada apa-apa. Cuma kita lah tengok kawan tu rambut panjang, mai sembahyang kepiah tak pakai, alamak, kita kata undertaker masuk kampung. Kita ni tengok lagu tu macam pula kawan ni kan. Kawan tu pula dia rimah, dia rokok rambut jatuh hingga dia duk tarik rambut pergi atas, biar api ya. Buah kepiah selesailah, satu bab selesai dah, sembahyang bagi elok-elok. Boleh nah. Wallahu taala alam. Ya. Kita rapat-rapat. Ya. Wallahu taala alam, hanya Allah Maha mengetahui berkenaan dengan orang yang dah sembahyang. Tengah-tengah duk sembahyang, ada satu kawan pergi batal, dia keluar. Jadi kita punya ni kosong, kan? Jadi boleh tak jalan masa rupa ketam pergi tang tepi tu, kan? Yang afdalnya kawan hak belakang tu naik. Kawan yang duduk sah betul-betul berlubang tu, direct dia tengok kosong kan, afdalnya dia berjalan ke depan. Itu paling afdal. Tapi kalau dia tak ambil action apa-apa, maka afdalnya imam saf itu dalam hadis Abi Daud, saf di belakang mesti letak imam dalam keadaan tengah. Jadi kita tengok kalau belah kanan genjok mai, nampak macam sengit. Jadi bergerak serentak supaya bila terbentuk saf, imam berada di tengah. Tamu imam duduk tang tepi. Jadi menutup ruang yang kosong itu kita boleh berjalan. Bahkan nanti kita belajar dalam Sahih Bukhari masalah sutra, memang berjalan dalam sembahyang. Pasal ada larangan daripada Nabi sembahyang ni, jangan sembahyang kosong macam ni. Ni kosong kan, dinding depan kita sembahyang kosong, lepas tu depan kita orang duduk lalu lalang. Kita sembahyang sunat, kita cari tembok macam ni, kita cari orang duduk sembahyang belakang dia, ataupun kita mai ke depan, ataupun kita ambil meja lagu ni, buat kita punya hadang supaya orang tak cross kita tengah-tengah. Kalau kita pergi sembahyang tengah tu kosong, ataupun kita sembahyang belakang satu orang, dia habis buat sunat, dia bangkit, kita tak habis lagi, maka ada suruhan daripada hadis, tengah duduk sembahyang tu berjalan cari dinding. Cuma orang nanti duduk tengok, ni Syiah pula, dia berkata Syiah terus, Syiah pula, bukan Syiah. Ada hadis nama dia sutrah. Bila Nabi sembahyang di padang ke di mana, Nabi akan pacak tombak. Pasal Nabi kata di antara kita dengan Tuhan jangan bagi ada pengadang, jangan bagi ada halangan. Letak satu benda sutrah tinggi, kira-kira tinggi dia satu hasta. Wallet kita, handphone tak boleh jadi sutrah, dia jadi sedekah. Orang lain bismillah, dia nak sedekah ni, angkat pergi bang. Dia benda tinggi, macam ni boleh lah. Tindin, orang duduk kan, orang duduk tinggi. Kita sembahyang belakang dia. Bila orang sembahyang sunat belakang kita, kita jangan bangkit lah, tunggu Ustaz. Kecuali perut tak boleh tahan, kita kata nasihang lah, belah terus. Jadi kita tengah duduk sembahyang, bila hilang sutra, kita berjalan menghampiri dinding depan ni. Itu ada dalam hadis Imam Bukhari. Cuma kita tak pernah amal, pelik sikit lah. Pasal itu Nabi suruh kita apa? Kita tengah sembahyang, kalau tak ada sutrah depan, orang lalu, tak boleh buat apa, biar dia lalu. Tapi kalau ada sutrah depan, dia lalu, kita ulur tangan. Kita ulur tangan, maksudnya jangan ganggu aku duduk sembahyang ni. Kalau dia duduk tolak juga tangan kita. Dalam riwayat Bukhari kata, kalau kita ada benda tajam, kita boleh buat dia, boleh pukul dia tengah sembahyang. Dia nak pukul kita, kita lari lah, kita pukul dia. Nabi kata syaitan, Nabi kata tak diterima sembahyang kawan yang potong orang ni 40 tahun. Berat.
larangan dia berat, jangan. Kecuali kalau kita angkat tangan jadi musibah besar. Tak usah angkat tangan macam kita pergi Mekah, kita sembahyang orang lalu, tak usah angkat tangan. Tempat tu memang macam tu. Kalau semua duk angkat tangan macam tu, nak lalu kot mana? Kan? Kecuali kes-kes boleh lalu, kes apa? Kes jemaah. Kita duk sembahyang jemaah. Bila sembahyang jemaah, sutrah kita adalah imam. Maka jemaah boleh lintas tengah-tengah jemaah tu, tak ada salah apa. Dan kita tak payah angkat tangan. Pasal sutrah makmum mana? Imam. Bila imam, dialah sutrah kita. Pasal tu kita duduk sana, katalah pintu duduk sana, kita batal wuduk, kita boleh jalan lah. Cuma jaga-jaga tengah dia rokok, larilah pula, terlepas habis sana. Tapi kalau orang sembahyang seorang, kita, pasal tu orang sembahyang seorang, sembahyang sunat, jangan sembahyang tepi pintu. Pasal orang nak lalu nak keluar, dah sembahyang tepi pintu, dia pergi angkat tangan pula lagu tu. Habis kita nak balik lagu mana? Jadi bila keadaan tu jadi mudarat, kita tak usah buat lagu tu semua. Jadi itu di antara adab. Cuma mungkin pelajaran kita tak sampai lagi. Dalam kitab-kitab fiqh kita, dia kurang membahas masalah sutrah. Tapi dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, hadis Muslim, dengan terang Nabi cakap masalah sutrah. Ya? Wallahu alam. Sehingga cukup dah nah. Alhamdulillah. Ikhwan, mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.